Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Amisha binti Maizan, nombor matrik A175395, dan hari ini saya akan membentangkan tentang pendidikan kanak-kanak oleh ibu bapa dalam Islam. Seterusnya bagi isi kandungan, ianya merangkumi pendidikan asas Islam, mengajar sains terbahagi kepada haiwan, jenis-jenis haiwan, jenis-jenis burung, jenis-jenis bendera dan jenis buah-buahan. Seterusnya akan pergi kepada mengajar membaca iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab, dan seterusnya kepada kategori mengira. Okey, jadi untuk pendidikan awal pada usia kurang dari 18 bulan adalah digalakkan dalam Islam kerana pada ketika ini usia anak-anak lebih cenderung untuk belajar kerana mempunyai rangsangan yang baik. Jadi sebagai ibu bapa, kita seharusnya menggunakan peluang ini dengan baik seperti memperbanyakkan penceritaan kisah-kisah dan sejarah Rasulullah kepada anak-anak supaya mereka dapat mengenali tokoh-tokoh Islam yang terdahulu dan juga mencontohi kepribadian Rasulullah yang mulia. Selain itu, tunjukkanlah akhlak yang baik kepada anak-anak kerana pada ketika ini mereka amat mudah untuk mencontohi segala perkara yang mereka lihat. Hal ini kerana pada usia kurang dari 18 bulan, anak-anak kecil ibarat kain putih yang suci, di mana mereka tidak tahu akan baik dan juga buruk. Jadi amat penting pada ketika ini untuk menunjukkan sikap dan pribadi yang baik. Di samping itu, banyakkan pendedahan ayat-ayat suci Al-Quran kepada anak-anak supaya minda mereka sudah dapat merangsang bahasa suci Al-Quran di peringkat awal. Dan pastikan anak-anak dididik dalam persekitaran yang baik kerana ianya juga mampu memberi kesan kepada pembelajaran anak-anak. Okey, seterusnya untuk kanak-kanak yang berusia lebih dari 18 bulan. Setelah anak-anak berada pada usia lebih dari 18 bulan, kita mestilah mendidik mereka dengan akhlak yang baik kerana mereka berada dalam satu fasa mempelajari akhlak dari orang sekeliling mereka. Justru itu, kita juga mestilah menunjukkan contoh akhlak yang baik buat mereka kerana dalam Islam, seorang mukmin yang sempurna imannya adalah seorang mukmin yang baik pada akhlaknya. Selain itu, janganlah kita biarkan mereka terdedah dengan alat komunikasi yang membuatkan mereka lalai. Kerana sebagai ibu bapa, kita boleh juga meluangkan masa dengan anak-anak menggunakan cara untuk membawa mereka keluar bersiar-siar dan sebagainya. Di samping itu, banyakkanlah doa kepada anak-anak kerana doa yang ikhlas dari kedua ibu bapa amat penting dalam memperolehi keberkatan dalam hidup. Dan pada fasa ini, ibu bapa sudah boleh memperbanyakkan latihan-latihan fizikal kepada anak-anak seperti aktiviti-aktiviti luar yang mampu merangsang minda mereka dengan lebih baik. Okey, seterusnya untuk kanak-kanak yang berusia 3 tahun, pada pendapat saya kanak-kanak pada usia ini dan ke atas perlu diterapkan dengan sifat-sifat yang terpuji bagi melengkapkan diri mereka dalam menempuhi cabaran dan dugaan di dunia luar. Ini kerana pada ketika ini mereka yang masih muda amat mudah untuk mempelajari sifat-sifat yang perlu ada dalam diri mereka. Oleh itu, ibu bapa amat berperanan penting dalam membentuk sasiah anak-anak dengan baik. Antara sasiah yang perlu diterapkan dalam diri kanak-kanak adalah memiliki akidah yang sejahtera, ilmu ibadah yang betul, akhlak yang mantap, mampu melawan nafsu, pandai menjaga waktu, mampu mengurus dengan baik dan tersusun, berguna kepada masyarakat, kuat tubuh badan dan berpengetahuan luas, dan juga mempunyai nilai keusahawanan yang tinggi. Dalam menguasai akidah yang sejahtera, ibu bapa perlu mendidik anak-anak dengan menggunakan saluran yang betul agar segala ilmu yang dicurahkan adalah tepat dan benar. Penggunaan maklumat yang salah boleh mengundang kepada ajaran yang sesat dan boleh menyebabkan akidah anak-anak terpaling daripada ajaran yang benar. Amalan ibadah yang betul juga perlu diamalkan dalam kehidupan seharian agar anak-anak dapat membiasakan diri dengan melakukan amalan yang baik. Untuk menerapkan anak dengan akhlak yang mantap, ibu bapa harus menjadi contoh teladan yang baik kepada anak-anak kerana mereka akan lebih cenderung untuk mengikut tindak tanduk ibu bapa yang dianggap benar di mata mereka. Kebolehan untuk melawan nafsu juga amat penting untuk dikuasai, bukan sahaja kepada anak-anak, malah dalam kalangan orang dewasa. Nafsu diri perlu dikawal supaya kita tidak melakukan perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada diri sendiri dan juga masyarakat di sekeliling kita. Kelebihan untuk mengurus masa dengan baik amat penting untuk setiap insan, terutama sekali kepada umat Islam kerana mereka perlu menunaikan solat 5 waktu sebanyak 5 kali sehari. Pengurusan masa yang baik dapat membantu mereka menjadi insan yang lebih berdisiplin dan berperwatakan baik. Harimau, unta, kucing, kuda, panda, burung merpati, burung merak, burung pipit, burung hantu, burung kakak tua. Malaysia, Indonesia, Korea Selatan, Jepun, Perancis,
buah apple, buah laici, buah oren, buah durian, buah rambutan. Kereta, meja, cermin, kapal terbang, komputer. Car, table, mirror, aeroplane, computer. Sayyaratu, tawilatu, mir'atu, ta'irah, hasubu. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.